Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempersembahkan kepada anda video tentang sistem pengurusan halal yang mana ia adalah pengurusan yang sangat penting bagi umat Islam. Perkara-perkara yang akan dibincangkan pada video ini adalah pertama sekali bahan gunaan, bahan alternatif, halal critical point dan akhir sekali kesedaran tentang halal. Bahan gunaan. Barangan gunaan bermaksud barang-barang bukan makanan dan minuman. Contohnya dalam penggunaan tulang, kulit dan bulu haiwan dalam industri yang berkaitan mestilah selaras dengan hukum syarak. Untuk pengetahuan semua, menggunakan dan mengambil manfaat daripada mana-mana bahagian tubuh khinzir adalah haram sama sekali. Tapi, jika seseorang itu berada dalam keadaan darurat seperti membawa kepada kematian dan kecelakaan, maka dibolehkan baginya untuk mengambil manfaat daripada khinzir tersebut. Antara contoh barang gunaan seperti kasut dan beg yang diperbuat daripada kulit, pinggan mangkuk yang diperbuat daripada tulang haiwan dan berus yang diperbuat daripada bulu khinzir. Seterusnya, kita akan lihat bahan alternatif untuk menggantikan bahan-bahan tersebut. Kali ini kita juga akan membincangkan tentang bahan alternatif daripada bahan gunaan. Apa itu bahan alternatif? Bahan alternatif merupakan bahan lain yang digunakan untuk menukarkan bahan yang tidak halal di dalam sesuatu produk kepada bahan yang halal. Jadi, apakah contoh-contoh bahan alternatif yang digunakan? Okey, pertama adalah pelapik kasut. Di dalam pelapik kasut, kulit khinzir juga digunakan di dalam pelapik kasut, tetapi pihak yang mempunyai ilmu dan pihak bertanggungjawab menukarkan kulit khinzir ini kepada polyurethane sebagai bahan alternatif untuk menjadikan bahan di dalam pelapik kasut adalah sesuatu yang halal untuk kita pakai. Okey, jadi sebenarnya kulit khinzir dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi hanya beberapa pihak yang sedar akan perkara ini, iaitu pada kulit khinzir ataupun pada pelapik kasut atau mana-mana kulit khinzir dapat dilihat dengan jelas, iaitu mempunyai 3 titik yang tidak teratur. Kedua adalah berus cat. Ada bulu khinzir yang digunakan pada berus cat dan padanya kita dapat lihat pada berus cat tersebut kita dapat lihat pada hujungnya mempunyai 3 cabang. Okey, jadi pihak bertanggungjawab mengambil inisiatif untuk menukar bulu khinzir ini kepada nylon yang juga lembut seperti bulu khinzir. Yang ketiga adalah pinggan mangkuk. Ia kelihatan sangat janggal bukan bahawa di dalam pinggan mangkuk juga mempunyai bahan yang tidak halal. Ianya adalah seperti tulang haiwan yang haram dimakan seperti babi, anjing ataupun tulang haiwan yang tidak disembelih. Dan ia sebenarnya boleh ditukar kepada tanah liat yang juga mempunyai ciri-ciri yang sama seperti pinggan yang diperbuat daripada tulang haiwan yang haram dimakan. Contoh-contoh pinggan yang diperbuat daripada tulang haiwan yang haram dimakan adalah seperti bone china. Seterusnya adalah alat untuk menganalisis. Okey, pada umumnya kita tidak boleh melihat bulu dan kulit ini dengan mata kasar, tetapi ada juga setengah bulu dan kulit kita dapat lihat dengan mata kasar seperti yang dibincangkan tadi. Jadi pihak saintis menggunakan alat untuk menganalisis bulu dan kulit seperti FTIR dan SEM. Selepas itu adalah penentuan DNA. DNA juga akan dianalisis untuk menentukan bahawa bahan yang kita akan gunakan, bahan yang kita akan makan adalah halal ataupun haram, sama ada ia adalah daripada babi ataupun benda-benda yang halal untuk kita makan dan kita gunakan. Jadi, untuk menganalisis DNA ini, alat seperti genetic analyzer akan digunakan. Kawalan risiko halal juga dikenali sebagai Halal Control Point atau HCP adalah sebahagian daripada elemen sistem pengurusan halal Malaysia.
Secara amnya, HACCP adalah titik penentuan kawalan halal yang perlu dikenal pasti untuk mengawal dan memastikan risiko halal dapat dielak dan diuruskan dengan berkesan di sepanjang rantaian bekalan halal. Pelaksanaan HACCP umumnya meliputi sektor industri kecil dan mikro dan juga sektor industri besar dan sederhana. Berikut merupakan carta alir HACCP untuk bahan gunaan. Kawalan risiko halal yang pertama bermula dari peringkat penyelidikan dan pembangunan R&D. Formulasi produk, pembungkusan dan pelabelan hendaklah mendapatkan sijil halal. Seterusnya, di peringkat penghasilan produk dan pembelian bahan mentah, HACCP kedua dan ketiga dinilai berdasarkan pemilihan bahan mentah tersebut. Juga peralatan dan mesin yang digunakan hendaklah suci dan tidak diragui sumbernya. Dan yang terakhir, di peringkat pengedaran, HACCP keempat dinilai berdasarkan penyimpanan produk dan pengagihan produk tersebut. Hendaklah tidak bercampur dengan sesuatu yang diragui atau jelas haram. Seterusnya, kesedaran masyarakat terutamanya umat Islam mengenai isu halal. Hal ini kerana mencari yang halal itu adalah wajib bagi setiap umat Islam. Kita seharusnya sebagai pengguna dapat mengenal pasti dan mengesan unsur atau ramuan yang terkandung dalam produk, sama ada ianya halal atau haram, kerana ia bergerak di sepanjang rantaian bekalan daripada bahan mentah kepada produk yang telah siap. Para peniaga dan pengguna juga seharusnya memilih produk sama ada barangan maupun makanan yang halal, tidak menyalahguna sijil dan logo halal semata-mata untuk mencari keuntungan duniawi. Contohnya, dalam makanan dan minuman ada yang halal dan ada yang haram. Apabila telah jelas yang halal dan yang haram, jalan terbaik bagi umat Islam ialah pilihlah yang halal dan tinggalkan yang haram. Hal ini penting bagi memastikan kesihatan rohani, jasmani yang sihat, menjaga amal ibadat dan amal soleh serta kehidupan kita di akhirat kelak. Kita diperingatkan khususnya kepada orang yang beriman supaya makan minum yang halal dan jangan haramkan yang dihalalkan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 87 dan 88 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas pada apa yang telah ditetapkan halalnya itu, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, iaitu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya sahaja kamu beriman. Tanda kasih dan sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, maka Allah memperingatkan kita supaya orang beriman itu sentiasa selamat, sihat dan dalam limpahan rahmat serta redha-Nya di dunia dan juga akhirat.